إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu tempat di dalam neraka. Bila Nabi SAW kata setiap sesat itu tempat di dalam neraka, bukan Nabi bermaksud semestinya kekal dalam neraka. Sebab bila kita sebut masalahnya, kata habis tu ustaz semua dalam neraka lah. Imam masjid dalam neraka, Tok Bilal dalam neraka. Ya, semua boleh buat bid'ah macam-macam kan. Kita katakan hukum pembuat bid'ah dalam neraka. Si fulan dan si fulan dalam neraka, tak dalam neraka, itu kuasa Allah, itu milik Allah. Pembuat bid'ah hukumnya dalam neraka. Adapun fulan dan fulan ahli neraka atau bukan ahli neraka, itu bukan urusan kita. Apa tu Ustaz kata tu, imam tu buat bid'ah tu jadi neraka lah. Saya tak kata dia ahli neraka. Ahli neraka dan ahli syurga ialah milik Allah. Kita kata, kita iktiqad ahli sunnah wal jamaah, kita bersaksi bahawa orang yang buat baik, kita bersangka baik kepada orang yang melakukan amalan salih, yang dia tu ahli syurga. Tapi kita ada simpan reserve sikit, takut Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Bagi orang melakukan maksiat dan bid'ah dan lain-lain, kita takut baginya termasuk di kalangan ahli neraka. Tapi kita ada reserve juga sikit, kita kata Allah Ta'ala boleh juga masukkan dia ke dalam syurga kerana amalan-amalan yang lain. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi sebut setiap bid'ah dalam neraka, bid'ah itu ada dua jenis bid'ah. Satu, bid'ah yang menyebabkan orang jatuh kafir, bid'ah mukaffarah. Yang kedua, bid'ah yang tak jatuh kafir, bid'ah ghairu mukaffarah. Bid'ah yang jatuh kafir lah yang kekal dalam neraka. Bid'ah yang ghairu mukaffarah, bid'ah yang tak jatuh kafir, dia tidak kekal dalam neraka. Dia macam orang yang berdosa juga. Faham tak ni? Asal hari ni kelas macam lemah semangat je ni. Tak sarapan ke? Assalamualaikum jami'an. Itu introduction. Hari ni kita masuk bab, dia sambung lagi tajuk berkenaan kenapa Uthman dekat Mina tu dia tak salat qasar. Dan kita berhenti pada alasan yang kelima. Lepas tu terhentilah pula. Lepas tu bab apalah qasar 2-3 hari, 3-4 hari ni. Ingatkan dah selesai masalah tu, belum lagi. Tapi tak apa, kita ngaji sama-sama, kita ngaji. Jadi kita telah baca dalam buku ni pada muka surat 96 dan 97 beberapa alasan kenapa Uthman dia tak membuat salat qasar di Mina. Dan kita tak alasan pertama sebab dia nak ajar orang Arab Badui yang bawa solat itu 4 rakaat bukan 2 rakaat. Lepas tu dia kata Uthman tu imam tu semua negeri adalah negeri dia, jadi dia tak boleh solat qasar. Kita kata Mina dah jadi bandar, jadi tak boleh jadi qasar dah, kerana bagi Uthman yang qasar itu hanya dalam perjalanan. Bila dah sampai dalam bandar, dia tak boleh dah. Yang keempat, alasan dia sebab Uthman tinggal Mina lebih daripada 3 hari. Yang kelima, sebab Uthman bertekad menetap di Mina. Dan yang terakhir, yang keenam, yang tak sempat baca pada kuliah yang lepas, iaitu Uthman telah beristeri di Mina. Dia ada isteri di Mina. Di Madinah pun ada isteri, di Mina pun dia ada isteri. Sementara musafir apabila tinggal di suatu tempat dan beristeri padanya, atau ia memiliki isteri di tempat itu, maka ia harus mengerjakan solat tanpa mengqasarkan. Bab lelaki macam rumah dia lah. Walaupun duduk tak lebih daripada 3 hari, katakan dia singgah 2 hari je setiap bulan rumah beristeri dia tu, okey, maka dia kata ia hanya solat tanpa meringkaskan. Sehubungan dengan ini dinukil hadis yang langsung daripada Nabi SAW. Ikrimah bin Ibrahim Al-Azdi meriwayatkan daripada Ibnu Abi Dhubab
dari bapaknya, ia berkata, Uthman salat mengimami orang di Mina sebanyak 4 rakaat. Lalu berkata, wahai manusia, ketika aku datang, aku menikah padanya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menikah di suatu negeri, idza ta'ahhala ar-rajul bi baladatin, menjadi satu keluarga di satu negeri, maka ia salat padanya, fa innahu yusalli biha salata muqimin, dia dirikan salat seperti orang yang sedang bermukim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, kalau kita waktu dengan sanad yang lemah, dan Abdullah bin Al-Humaidi dalam musnadnya pula. Hadis ini dianggap cacat oleh Al-Baihaqi kerana sanadnya terputus dan kelemahan pada Ikrimah bin Ibrahim. Abul Barakat Ibn Taymiyah berkata, kelemahan pada hadis ini masih mungkin dipertanyakan sebab Al-Imam Al-Bukhari menyebut dalam tarikhnya tanpa kritik. Maksudnya Imam Bukhari sebut hadis ini dalam kitab tarikh. Imam Bukhari ada beberapa kitab yang lain selain daripada Sahih Bukhari. Antara kitab dia kitab tarikh. Dan Imam Bukhari tak kritik. Padahal kebiasaannya dia menyebutkan cacat bagi para perawi yang dianggap cacat. Sedangkan Imam Bukhari biasanya dia akan sebut kelemahan hadis tersebut, suatu hadis, tapi dia tak sebut. Seolah-olah macam dia endorse hadis itu. Ya. Di samping itu, Imam Ahmad dan Ibn Abbas sebelumnya telah menyatakan apabila musafir menikah, maka menjadi keharusan baginya mengerjakan solat secara tamam. Utuh tu tamam kan. Ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Malik serta para pengikut keduanya. Dan inilah alasan yang paling baik untuk melegitimasi. Itu legitimate perbuatan Uthman mengerjakan solat tamam ketika di Mina. Selesai tak masalah? Selesai. Sebab tu bila kita kata Uthman dekat Mina je dia solat tamam, tempat lain dia tak solat tamam. Tunjukkan bahawa dekat Mina tu isi dekat situ. Kalau kita ambil hujah-hujah lain, nak ajar orang Arab Badui apa semua, maka kalau dia pergi ke satu bandar yang baru, yang orang Islam baru masuk, maka lebih layaklah dia sembahyang tamam, betul tak? Tapi tak sembahyang tamam. Menunjukkan bahawa alasan-alasan yang sebelum ni kita kata kurang kuat. Adapun perbuatan Aisyah sembahyang tamam juga. Macam mana nak legitimate dia? Dia legitimasi dengan keberadaannya sebagai ibu bagi orang mukmin. Di mana saja dia singgah, maka itu adalah negeri dia. Sebab dia ibu semua orang mukmin kan. Jadi semua ibu, maka mahram dia semualah. Akhirnya macam itulah, tak boleh nikah kan. Sebab ibu, isteri bagi wa azwajuhu, dan isteri Nabi SAW itu ialah ibu bagi kamu. Jadi mana-mana dia pergi pun kira negeri dia lah. Itu contohnya. Namun legitimasi ini lemah kerana Nabi SAW adalah bapa bagi orang mukmin lagi. Masya Allah. Jadi predikat, itu point, iaitu Ummul Mukminin adalah bagi isteri beliau, bagi isteri beliau merupakan cabang dari kedudukannya sebagai bapa orang mukmin. Namun kenyataannya Nabi SAW mengerjakan solat secara tamam kerana alasan tadi, tidak mengerjakan solat secara tamam. Nabi tak buat tamam, Nabi qasar juga. Sedangkan Nabi bapa orang mukmin. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada bapaknya bahawa Aisyah salat saat safar 4 rakaat. Maka dia bertanya kepadanya, sekiranya engkau salat 2 rakaat? Maka beliau, Aisyah menjawab, wahai anak saudara perempuanku. Yang disebut kan, Hisham bin Urwah, anak Urwah bin Zubair. Dia adalah Urwah bin Zubair ialah suami kepada Asma binti Abi Bakar. Aisyah adik-beradik Asma. Kalau dia kata, wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya ia tidak menyulitkan bagiku. Jadi agak-agaknya mungkin ijtihad Aisyah hanya pendapat bahawa kalau susah baru qasar, kalau tak susah dia sembahyang tamam. Tapi apa kita punya position tentang ni? Kita kata war rasul ahaqqu an yuttaba'. Rasul itu lebih layak untuk kita ikuti. Maka ini ijtihad Aisyah dan tak sama dengan ijtihad ulama-ulama yang sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Abbas, semua qasar. Jadi kat sinilah kita kata,
Kalau bukan semestinya ada sahabat kata, maka itu kita boleh legitimate perbuatan tersebut. Kita kata hendaklah kita ikut macam ni. Kalau ada ramai sahabat buat seperti kasar, kemudian ada satu sahabat tak buat kasar, maka kita ikut macam mana? Kita ikut yang ikut ramai sahabat lah. Dan Rasul pun buat kasar. Ada ramai sahabat tak letak pokok dekat kubur dia, tiba ada satu sahabat letak, maka kita letak tak letak? Tak letak. Nah, dia Abu Burdah tu kan, dia letak dekat, dia ambil, dia kata bila aku mati nanti, pacakkan pokok dekat, pacakkan daun dekat kubur aku. Tapi sahabat lain tak buat. Maka kita kata memang kadang-kadang ada satu dua sahabat yang pendapat dia berbeza. Dan kita ambil yang mana? Kita ambil yang mana Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Faham tak? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia suka setiap kali masuk masjid pergi kubur Nabi, keluar masjid pergi kubur Nabi. Ayah dia sendiri engkar perbuatan tersebut dan para sahabat lain tak buat. Walaupun Ibnu Umar tu makruf orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi. Dia pergi tempat Arafah, Mina, mana tempat Nabi kencing, dia kencing kat situ. Mana tempat Nabi tunduk, dia tunduk. Mana tempat sini Nabi pernah tunduk, dia pun tunduk. Tapi sahabat lain buat macam tu tak? Tak. Jadi kita ikutlah yang mana dipegang oleh Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin, yang disepakati oleh ulama'-ulama' di kalangan sahabat. Sebab begitu juga di generasi yang seterusnya, generasi tabi'in. Generasi tabi'in, kalau ramai yang buat macam ni, contohnya ada orang baru 2-3 tahun lepas, dia kata kalau ada satu ulama' nama dia Imam Al-Muzani, kalau dia tertinggal solat jemaah di masjid, dia akan solat fardu tu 25 kali. Dia solat jemaah kan 25 kali, 2 kali ganda-ganda. Dia tertinggal solat jemaah, dia akan sembahyang zuhur 25 kali, 27 kali. Sebab ada hadis tu 25, ada hadis kata 27. Ada dua hadis tu masalah. Jadi bila kita katakan macam tu, adakah itu amalan semua tabi'in yang disepakati oleh semua orang? Tak disepakati. Itu pendapat yang syadz, yang pelik. Maka tinggalkan. Kita tak buat macam tu. Sebab tu kata Syekh Abdul Aziz Tarifi, dia kata kalau banyak-banyak tabi'in ada satu pendapat yang pelik, kita ambil yang dah sepakat. Dan apa yang disepakati oleh tabi'in, tapi tentang apa yang ramai tabi'in buat tapi tak sama dengan sahabat, kita ambil sahabat. Dan apa yang ramai satu dua sahabat bertentangan dengan apa yang sahabat lain buat, kita ambil yang sahabat-sahabat lain buat apa. Dan ada satu pendapat sahabat bertentangan dengan hadis Nabi SAW, kita ambil hadis Nabi SAW. Habis kita. Itu kaedahnya. Dia kerana ada satu dua orang buat, ada satu lagi nukilan pada salaf daripada Tawus bin Kaisan. Dia kata orang bagi makan selama 7 hari. Ketika lepas orang meninggal tu bagi makan selama 7 hari. Sebab apa? Sebab nak meringankan azab orang dalam kubur tu. Saya kata ini pendapat yang bukan majoriti sahabat berpegang padanya. Dia tiba-tiba pula dia punya nukilan tersebut. Itu ceritalah macam ni lah. Macam kes Aisyah tadi. Kenapa majoriti mazhab kata ada qasas, sedangkan Aisyah kata tak? Nampak tak? Dalil bahawa yang kita ikut Rasul ahaqqu ayyuttaba'. Rasul yuttaba', Rasul lebih layak untuk kita ikuti. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sekiranya fardu bagi musafir adalah 2 rakaat, tentu Uthman, Aisyah maupun Ibn Mas'ud tidak akan mengerjakan 4 rakaat. Sebab tu ulama mazhab kita semua kata apa? Sembahyang qasar ni apa hukum dia? Wajib ke sunat? Sunat muakkad. Tak ada yang hukum wajib. Melainkan mazhab Zahiri, kan kita surah ni kan? Ibn Hazm Al-Zahiri. Tidak boleh pula bagi musafir melakukan 4 rakaat ketika bermakmum pada orang mukim. Betul ayat ni. Tidak. Rasanya betul ayat ni.
Lau kana fardul musafir kata lama atamaha Uthman wala Aisyah wala Uthman wala yajz. Oh, dia ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Sekiranya fardu bagi musafir adalah 2 rakaat, tentu Uthman, Aisyah maupun Ibn Mas'ud tidak akan mengerjakan 4 rakaat, koma kat situ, koma, dan tidak boleh pula bagi musafir melakukan 4 rakaat ketika makmum pada orang mukim. Maksudnya ni, kalau wajib sembahyang 2 rakaat, tiba-tiba kita masuk masjid. Kalau wajib qasar. Kalau qasar tu wajib, kita masuk masjid, tiba-tiba imam tengah sembahyang tamam. Tak boleh ikutlah macam tu sebab wajib sembahyang 2 rakaat. Sebab itulah ada pendapat sebagian ustaz, dia kata boleh ikut juga, tapi masa lepas 2 rakaat kita mufarakah. Itu kira mufarakah, kena keluar jugalah. Nampak? Macam kita tahu sebagian ustaz kita macam Rasul, ustaz Rasul Dahari apa semua, dia memang ambil pendapat kena ambil 2 rakaat juga. Walaupun jadi makmum kepada orang yang sembahyang tamam, buat 2 juga. Siapa ada pun Maimunah ada kat sini, dia ikut Maimunah dia biasa ikut keluar ustaz Rasul. Dia kata buat 2 juga. Tapi rasanya ini pendapat yang iaitu pendapat yang kita hormat, pendapat ustaz Rasul apa semua. Ini pendapat yang lebih kuat pada pendapat saya sendiri dan pendapat ulama-ulama yang lain, kata tetap juga kita sembahyang tamam 4 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lepas tu kalau kita nak jamak, kena kita sembahyang qasar 2 rakaat, boleh. Faham tak? Sebab kita ikut imam. Sementara Aisyah radhiyallahu, faham tak ni isu dia sekarang? Kalau wajib tak boleh ikutlah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, semua itu telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meringkas salat saat safar dan pernah juga mengerjakan secara tamam tanpa meringkas. Al-Baihaqi berkata demikian juga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Ziyad dari Atha. Adapun sanad yang paling sahih dalam masalah ini adalah apa yang dikabarkan kepada kami oleh Abu Bakar Al-Harithi dari Ad-Daruqutni, dari Al-Muhaimili, Sa'id bin Muhammad bin Thawab menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Atha dari Aisyah bahawa Nabi SAW biasa meringkaskan solat dan biasa mengerjakan juga solat secara tamam, pernah tidak puasa dan pernah juga pula tidak puasa. Dan kita bincang hadis kan, dia petikaikan, Ibn Qayyim petikaikan hadis ni sebab padanya ada percampuran yang tak jelas, kekeliruan, ada waham. Kemudian beliau Ad-Daruqutni menyebutkan ada benar-benar jalur Abu Bakar An-Naisaburi bin Abbas Ad-Dawri bin Abu Nu'aim menceritakan kami, Al-Ala bin Zuhair menceritakan kami, Abdurrahman bin As'ud menceritakan kami kepadaku Aisyah bahawa dia umrah bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, dia berkata, wahai Rasulullah, bapa dan ibuku sebagai tebusannya. Ini perkataan orang Arab, bapa dan ibuku sebagai tebusan. Maksudnya fidaka ummi wa abi fidaka ya Rasulullah. Ayah dan ibuku bi abi anta wa ummi. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Maksudnya aku sanggup bagi ayah dan ibuku semata untuk taat pada perintahmu ya Rasulullah. Itu maksudnya. Dia kata, engkau meringkas dan aku mengerjakan solat secara tamam. Engkau berpuasa dan aku tidak berpuasa. Beliau bersabda, engkau benar wahai Aisyah. Aku Ibn Qayyim mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, hadis ini dusta atas Aisyah. Ibn Taymiyah tak setuju dengan hadis ini. Beliau tidak mungkin salat menyelisihi salat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya. Beliau menyaksikan sendiri mereka mengkasarkan salat, sementara dia malah mengerjakan salat secara tamam tanpa sebab. Bagaimana hal ini terjadi padahal beliau sendiri yang mengatakan salat difardukan 2 rakaat lalu ditambahkan pada salat mukim dan ditetapkan sebagaimana adanya untuk salat safar. Bagaimana mungkin timbul anggapan beliau melebihkan atas apa yang difardukan oleh Rasulullah SAW dan menyelisihi Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Ibn Qayyim tak setuju dengan hadis ini. Az-Zuhri berkata kepada Urwah ketika dia ceritakan pada hal itu, ada apa dengannya hingga mengerjakan salat secara tamam? Urwah berkata, dia menakwilkan sebagaimana takwilan Uthman. Maksudnya dia anggap macam Uthman lah, iaitu kalau dah sampai tak payah qasar, kena sembahyang tamam. Jika Nabi SAW memuji perbuatan Aisyah dan menyetujuinya, maka tidak ada alasan untuk menakwilkan perbuatannya. Bahkan menurut pandangan ini, tidak patut bila perbuatan Aisyah dikatakan sebagai hasil takwilan. Sementara Ibnu Umar menghabarkan bahawa Rasulullah SAW tidak melebihkan dari 2 rakaat saat safar.
Nampak Ibnu Umar kata Nabi tak pernah lebih pada 2 rakaat. Nabi tak pernah sembahyang tamam ketika safar. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Berdasarkan semua ini, mungkinkah kita menduga bahawa Aisyah Ummul Mukminin menyelisihi mereka sementara beliau sendiri melihat mereka meringkaskan salat? Takkanlah kita tengok Aisyah nak berbeza dengan Nabi, dengan Abu Bakar, ayah dia sendiri, dan Umar. Sedangkan dia pun tahu, Aisyah tahu yang Nabi, Abu Bakar dan Umar ni kedudukannya tertinggi dalam Islam. Adapun sesudah wafat Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengerjakan salat tamam sebagaimana perbuatan Uthman. Kedua sama melakukan penakwilan. Namun jadikan hujah adalah riwayat mereka, bukan takwilan salah seorang mereka disertai penyelisihan dari sahabat lainnya. Apa maksud dia? Maksudnya Aisyah sendiri riwayatkan hadis bahawa solat tu asalnya 2 rakaat. Kemudian solat orang mukim tambah 4 rakaat. Kemudian kekal 2 rakaat bagi orang yang musafir. Aisyah yang riwayatkan hadis tu. Tengok Aisyah riwayatkan hadis, kemudian dia sendiri menyelisihi hadis tersebut. Umayyah bin Khalid berkata kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami mendapati solat mukim dan solat khauf dalam Al-Quran, tapi kami tidak mendapat solat safar dalam Al-Quran. Seorang lelaki kata. Ibn Umar berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mengetahui sesuatu. Maka sungguh kami mengerjakan sebagaimana kami lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Dia kata dalam Quran tak sungguh kasar pun. Maksud kata apa? Dulu kami tak tahu benda, Nabi datang, Nabi ajar, kami terima. Ini ayat ni kita ambil ni manhaj ni. Ni kaedah kita dalam ahli sunnah, iaitu kita bukan hanya pegang pada Quran, hadis juga adalah hujah yang bersendirian. Tahu tak hujah bersendirian? Maksudnya tak semestinya kita ambil hadis tu bila ada ayat Quran yang menceritakan masalah tersebut. So ada satu golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni ada 2. Satu yang ekstrim, yang memang langsung takkan terima hadis. Satu lagi, cara dia lembut sikit. Dia kata, kita hanya akan menerima hadis yang ada ayat Quran yang sebut bab tersebut. Yang ni yang paling mempersonakan. Banyak orang ikut. Dia kata hadis tu hanya boleh ikut sekiranya ada ayat Quran yang cerita masalah tu. Maka ramailah antara yang betul yang lambat-lambat orang hantar dalam WhatsApp saya nak jawab macam mana ustaz apa semua. Kita kata ngajilah, mengaji insya-Allah dapat jawapan. Jadi kita kata ini tidak benar kerana hadis Nabi itu dia menjadi hujah, jadi bukti dalil pegangan walaupun tak ada ayat Quran yang cerita masalah tersebut. Macam masalah perempuan tak boleh mengkumpulkan sekali makcik dia. Dalam Quran tak ada. Mengumpulkan satu perempuan dengan makciknya, makcik perempuan tu sekali. Contohnya, saya kahwin dengan isteri saya, boleh tak saya kahwin sekali dengan makcik isteri saya? Boleh ke tak boleh? Tak confident ni akak ni. Tak boleh lah, jawapan tak boleh. Tak boleh, kecuali kalau isteri kita dah bercerai ke dah meninggal, ke baru kita boleh kahwin dengan makcik tu. Maksud tu makcik kepada isteri kita bukan mahram kita. Bukan mahram tau. Jadi jangan ngada-ngada nak salam raya. Mentang-mentang dia pangkat makcik, salam, cium tangan apa semua. Itu kan sertifikat nanti, insya-Allah. Patah balik asyik tadi dengan cerita lain nanti. Kalau ustaz boleh tak salam ni, ada keluar soalan tu. Janganlah tak nak soalan tu. Jadi kita patah balik kat sini. Barakallahu fikum. Hadis berkenaan dengan ayat, tak ada ayat Quran yang kata tak boleh campur dengan makcik sekali. Yang ada adik-beradik tak boleh. Antara sebab bainal ukhtaini illa maqad salaf tu, tak boleh kamu kumpulkan 2 adik-beradik melainkan salah satu dah terlepas. Lain. Tapi makcik tak ada. Maka itu mustaqil, maka itu adalah satu hukum yang independen daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga hujah, wajib terima hadis tersebut. Okey, itu yang kata Ibn Mas'ud tadi. Anas berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Maka beliau SAW solat 2 rakaat hingga kembali ke Madinah. Maka sepanjang perjalanan tak pernah sembahyang tamam. Dari Ibnu Umar berkata, aku menemani Rasulullah SAW, maka beliau tidak melebihkan safar atas 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Uthman. Jadi yang rajih, yang kuat dan pendapatnya adalah qasar. Habis cerita.
Berapakah jumlah harinya? Saya bincang kan, kita ada dua. Kalau tuan-tuan semua ambil pendapat mazhab Syafi'i, mesti tak boleh lebih 3 hari. Itu juga dengan jarak. Jarak 2 marhalah. Habis 4 burud, 4 burud. Satu burud ada 4 farsakh. Satu farsakh 4 kilometer. Jadi 4 darab 4 16. 16 darab 4 apa? 64. Tapi itu kiraan farsakh moden. Kalau farsakh yang lama dia kata 4 bukan 4, di sini 4.5 kilometer lebih macam itulah. Jadi 4.5 kilometer darab 4 apa? 20 kan? Jadi darab 4 80 kilometer lah. Sebab tu lah ulama kata satu dia kiraan 80 kilometer. Itu yang disepakati. Itu ada satu artikel tu kiraan farsakh menurut ulama sekarang. Itu dah satu kajian. Tapi senang cerita 80 kilometer tu memang dah sepakati ya. Boleh. Maksud tak ada masalah. Kalau tuan-tuan dah jumpa hujah, dah jumpa dalam kitab ni, saya rasa tak sentuh, betul tak? Tak sentuh. Yang ni tuan-tuan kena ngaji kitab, mengaji kelas fiqh lah. Ngaji kelas fiqh, nanti tuan-tuan akan jumpa dalil yang kata ada 80 km, ada yang kata tak ada had yang tertentu, jarak tertentu. Yang kedua, ada yang mengata tak boleh jamak lebih daripada qasar bila kita duduk dalam 3 hari. Dan yang kata tidak ada tempoh yang tertentu. Jadi kena ngaji lagi lah. Kesimpulannya, saya bagi 2 kesimpulan. Ada 2 pendapat yang besar. Satu pendapat yang kata ada tempoh yang tertentu. Seperti hadis kita jumpa dengan Nabi sebut kata apa? Siapa yang duduk kat sini lebih daripada 3 hari, maka dia telah bermukim. Masa kat Mina tu. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama'. Hatta kita kata Syafi'i, mazhab Hanbali, cuma mereka ada kata 3, ada kata 4. Kenapa dia tetapkan waktu? Sebab supaya orang tidak bermudah-mudah dalam masalah ni. Dalil satu, dalil dah ada dah, dalil Quran dengan hadis, dalil hadis. Yang kedua, supaya tak terlampau terbuka sangat, nanti kan orang 4 tahun pun dia kasar juga. Rumah Perak tu rumah macam mana? Rumah dah lengkap apa semua. Itu kira rumah juga. Tak boleh. Itu kira rumah juga. Itu kira rumah. Sewa. Rumah sewa lah rumah kita. Bila sewa kat orang boleh kita masuk sedap hati tak? Assalamualaikum, nak tidur kat situ. Okey. Masalah ni tempoh hari 3 hari tadi saya sebut, dan tempoh jarak 80 km. Bagi saya ambil dulu yang asas ni. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi hadis kata Nabi ketika bersafir sebanyak 4 burud, 4 burud, maka Nabi akan kasar. 4 burud sama 16 farsakh. Satu farsakh 1.5 km lebih kurang. Jadi darab lah 16. Pakai 2 mahalah. 2 marhalah tu 80 km tu lah. 2 marhalah itu sama dengan 4 burud tu lah. Satu burud ada 4 farsakh. Jadi lebih kurang 80 km lah. 2 marhalah tu 80 km. Yes. 2 marhalah itu 80 km lebih kurang. Cuma ada sebagian ulama' dia pertikaikan. Dia kata zaman Nabi, kita ni macam nak tahu tempat kita pergi tu berapa kilometer? Zaman kita ialah kita buka Waze kita tahu dah 8.5 km in 15 minutes kan. Zaman kita macam mana nak tentukan kata. Jadi bila kita namanya musafir secara hukum adat ni musafir, maka musafirlah. Musafir macam mana? Bawa beg, sediakan ini macam kita pergi buka enjin, tengok air, tengok minyak hitam apa semua, lepas tu letak baju dalam beg, lepas tu wallet pastikan bawa apa semua. Itu musafir lah tu. Macam macam kita tahu kita ni nak keluar musafir tak keluar musafir. Maka sebagai ulama' dah ambil pendapat macam tu. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh kebanyakan ahlul hadis. Kebanyakan ustaz sunnah kat Malaysia ni kata tidak ada jarak yang
tertentu. Bukan boleh tak pakai. Tengok hujah. Para fiqh macam mana? Dah tengok hujah, dah yakin dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, boleh. Bukan okey tak okey. Ada bukan pada pendapat saya, kan. Pada pendapat saya ini lagi okey. Tak boleh. Bukan macam tu tau. Agama bukan macam tu. Dia kata ke mana hujah yang lebih tepat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi tetap juga poin kita nak cerita bahawa Nabi ketika musafir dia qasar. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Isu qasar tak qasar itu masuk kelas fiqah lah. Kelas fiqah tentang kelas sa'li ke, kelas apa ke, bukan sini tempat makamnya untuk saya membincangkannya. Nak kena bincangkan tu panjang. Kena buat dalil. Buat dalil yang kata ada qasar, yang kata 3 hari, kata 3 hari. Kata Syekh Abdul Tayyar, guru kami sendiri, dia kata, ya, bila orang tak ada kaedah hari yang tertentu, tempoh, maka orang akan confused. Orang kan tak akan ada, akan rasa macam was-was, rasa macam hati tak tenang. Kalau itu tak terus 3 hari dah qasar lebih selesai. Berangin. Kalau kita memang penduduk tepi pantai, kita pergi pulau tu tak sampai 80, maka tak ada. 80 batu nautika. Maksudnya bukan jarak musafir lah. Kita bukan jarak musafir, tak musafir lah. Macam orang kat Terengganu, macam orang dekat Sempurna tu kan, ada pulau, banyak pulau-pulau keliling tu. Ada pulau 10 minit je, takkan nak kasar 10 minit. Bukan jarak musafir. Diorang naik bot tu macam pergi taman, macam kita pergi, macam pergi Tesco je naik bot, pergi apa semua. Macam tu je. Jadi bagi dia tak musafir. Tapi kita yang jauh datang apa semua lain lah. Nak pergi pulau yang jauh tu lain. Macam kita kalau nak pergi orang kahwin. Setelah dekat atas pada Subang di Melaka lah. Boleh tak? Melaka berapa kilometer? Melaka, rumah saya orang Melaka. Tiap-tiap bulan balik 150 km. Sampai dekat tol Simpang 4 120 km. Jadi boleh lah. 120 km lah. Tak, jarak tadi dah tentu dah. Syafi'i kata jarak tu yang menentukan musafir tak musafir. Jarak tu 80 km dah. Saya 80 km bukan tepat 79.5, tak boleh lagi. 79.9, 79, 78, lebih kurang 1-2 km, 3-4 km tak ada masalah. Musafir lah. Ya. Rumah dia ada 2 rumah. Apa macam mana anak kita yang kalau balik rumah dia tak duduk dengan saya lah. Okey, kalau macam balik kampung lah, macam kita balik kampung mak kita lah. Adakah kampung kita tu dah jadi rumah kita sekarang? Kalau kita anggap macam rumah kita, maka tak boleh musafir. Tapi kalau kita balik kampung, kena bawa baju, satu bag bawa baju kan balik kampung. Bilik pun tak ada. Kau tidurlah bilik depan tu. Aku dah kosongkan dah. Mak. Maka tu bukan rumah kita lagi dah. Kan? Dia tumpang rumah mak kita. Kan, betul tak? Kita balik baju, lepas tu kan dah 4 hari dah 3 hari. Mak kena balik ni, mak kena balik KL ni. Kerja lagi, anak sekolah lagi. Maka kita bukan mukim kat situ. Faham tak? Jadi kita bolehlah kasar. Walaupun ada tanpa menafikan, ada pendapat kata kampung tu juga kira. Tapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Mekah tu kampung Nabi, betul tak? Makcik dia ada kat situ. Nabi kasar juga bila pergi Mekah. Nabi Mekah, Nabi kasar. Mekah tu kampung Nabi, makcik-makcik dia ada lagi kat situ. Barakallahu fikum. Masuk sayang, katakan dari Makkah 120 km kan. Tapi sampai ke Sungai Besi, dengur dah. Boleh kasar. Di tepi tu. Boleh. Sebab kita dalam perjalanan dan kita telah keluar kita punya, walaupun belum tak mesti cross, dia keluar kawasan kita. Kawasan kita adalah, kalau kita Taman Tun, kampung kita Taman Tun.
maka luar taman tun dah boleh qasar. Syarat dalam perjalanan. Dalam perjalanan bukannya kita nak pergi luar taman tun boleh qasar. Syaratnya kita nak pergi jarak yang 80 km. Kena faham betul-betul. Ya Allah. Nanti pergi Mid Valley luar taman tun. Boleh qasar. Faham tak? Maksud saya bila dah aduh, sabar je lah. Nak jalan ni kan, nak jalan tu 80 km. Nak pergi satu jarak yang jauh, nak pergi Semban. Pergi Semban nak ikut highway, katakanlah nak ni, singgah ke Sungai Besi tu. Pergi Sungai Besi semayang boleh lah. Kan? Boleh, tak masalah. Kita nak balik, atau balik kan, singgah rumah abang kat Ampang dulu. Masa kat Ampang tu boleh lah. Kita kawasan lagi. Tapi dah sampai kat sini, singgah kat Masjid Al-Ghufran. Tak boleh. Masjid Ghufran tak boleh. Masjid Ghufran dalam kampung. Dalam kita punya, bukan kat rumah, sampai kawasan kampung kita. Bukan rumah. Tapi kalau nak sembahyang jamak, kata Allah susahnya nak bertepi highway, hujan lebat, anak 4 orang dalam kereta, apa semua, terkencing sana, terkencing sini, berak sana. Kata aku nak berhenti, leceh hujan lebat ni, tekan minyak laju-laju sampai rumah nak sembahyang jamak kerana kesusahan, kerana kepayahan. Dengan sembahyang jamak kerana kepayahan ni ialah benda yang tak ada dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i tak iktiraf. Mazhab Syafi'i hanya mengiktiraf sembahyang jamak kerana musafir saja. Okey, tapi mazhab-mazhab lain seperti mazhab Hanbali, dia kata ada. Jadi ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, iaitu boleh menjamak ketika ada urusan yang penting, mendesak dan apa benda. Pergi shopping tak mendesak. Kenduri kahwin tak mendesak. Pergi kelas agama tak mendesak. Sakit, tengok sakit macam mana. Sakit gigi tak mendesak. Sakit apa? Tersilih lutut. Ini tak ada, tak boleh. Sakit yang betul mendesak, maksudnya susah apa semua, untuk dia salat. Bagi saya jangan jamak. Itu ni kahwin. Alah, kita bukan buat apa salam orang apa, tepuk-tepuk bahu apa. Ambil kuih. Mana sibuk? Apa bukan urusan agama. Dia bagi alasan Nabi SAW terima tetamu. Nabi SAW terima tetamu dari luar negara, bincang masalah dunia ni. Itu baru benda yang baloi-baloi kita kata nak menjamak. Ini yang baca apa, ambil taman lauk apa semua. Itu bukan benda yang penting. Orang lain boleh usher kita punya tetamu. Dan semayang 10 minit je. Tapi ustaz kan nak kena make up balik ni nak kena panggil lagi. I dah upah make up man ni make up girl ni. Rizal Man ni yang buat ni angkat I tau. Beribu bayar ni. Nabi kata waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Ta'ala telah jadikan bumi ni seluruhnya masjid. Takkanlah tak ada satu ruang boleh sembahyang. Orang Arab datang dekat kawasan 3 segi emas tu, tempat banyak disko pun dia sembahyang tepi disko tu. Mana kat KL tu kan? Tempat yang jalan apa nama tu? Bukit Bintang ada highway lah. Ada disko banyak tu. Gedung-gedang malam-malam. Dia jalan, orang nampak waktu solat, dia bentang sejadah kat tepi tu. Allahu Akbar sembahyang. Lalulah orang seksi apa semua apa relax sembahyang. Buat samba je. Masuk tak masuk tak tahulah. Yang penting dia sembahyang. Yang penting dia solat. Ya. Kenapa kita tak ada perasaan macam tu nak solat? Kata bagi saya ruang sikit kat ujung sana untuk saya solat. Salah. Berapa meter? Sangat 1 meter persegi je untuk kita solat tu. Tak banyak. Minta saya excuse me 5 minutes. Solat. Dah lah kasar. Kalau jamak tamam lah. Sembahyang tamam. Kita bukan jalan Nabi 1 rakaat 1 ayat. Bukan baca 1 ayat satu rakaat. Waalaikumsalam. Ini alasan tak munasabah. Kita semayang ke tepi tu. Benda ni ditunjukkan oleh itu kisah iaitu satu lawyer Sulaiman tu. Yang kalau kita tuan lawyer Sulaiman yang pakai serban tu kan. Dia tengah conference apa semua. Solat berhenti. Pada tengah isu besar ni, isu negara apa semua ni. Dia solat.
Boleh je dia buat. Kita je malu-malu Allah. Kalau kita ni tak boleh, semayang tak ada sejadah, tak ada musollah tu macam geli nak semayang macam mana? Tak boleh. Semayang, ambil sisi dekat airport Jeddah ada surau ke? Ada tapi tak apa ni lah. Orang semayang atas tepi jalan, sampai tunggu flight tu semayang kat tepi tu. Oh, kat Mekah boleh buat. Kat New York tak boleh. New York boleh buat juga. Boleh. Ha? Saya tengok ada video dia private taxi tu, dia semayang atas taxi di New York. Atas taksi semayang. Di jalan. Melampau benar lah tu. Ha? Semayang tepi jalan. Boleh, kita boleh buat. Kita kadang kita jalan, kita berjalan musafir. Misalkan musafir kat negeri kafir, Perancis ke apa ke, London ke mana. Jalan jauh, tiba-tiba waktu solat pun berhenti tepi jalan, semayang tepi jalan. Tak biasa tengok. Biasa tengok kan. Kenapa perempuan susah? Kenapa perempuan susah? Saya tanya soalan. Jawab dengan ikhlas. Ambil wuduk perempuan sama macam ambil wuduk lelaki. Masa ambil wuduk terbuka macam ni. Ambil lah wuduk tu. Suruh ambil suami, bang, cover sikit saya ambil wuduk belakang ni. Ambil wuduk. Lagi? Apa alasan lagi? Nak pakai telekung? Itu jadi mazhab Melayu. Nah. Minta maaf sebab pakaian dia tu tak cukup untuk aurat. Zahir tutup aurat tapi tak tutup aurat. Sebab tu dia berhajat kepada telekung. Kalau puan-puan pakai baju yang cukup syarat, boleh pakai baju yang tengah pakai sekarang ni untuk solat. Kalau tak boleh solat, maknanya baju tak cukup syarat. Faham. Itu senang cerita. Nampak tak? Lain pun kalau pakai telekung, pakai je lah. Senang juga. Dah pakai baju atas, pakai telekung. Masalah. Ustaz, telekung tak bawa, ambil selimut. Pakai letak. Tak style ustaz pakai selimut. Boleh lah. Boleh. Kita nak tahu lah, kita utamakan style daripada kewajipan tu. Masya Allah. Ada nampak tahi kat kain tu? Saya tanya, ada nampak tahi tak? Kenapa bila? Ada nampak tak? Ada angkat kain tu. Kalau tak ada, kotor tak ada. Memang berlaku zaman hadis Nabi SAW. Puan, ya Rasulullah, kain labuh ni macam nak boleh solat. Kata, apa yang kamu lalu selepas ni itulah menjadi penyuci bagi dia. Habis cerita. Kalau angkat memang tak nampak tahi apa semua najis, sayang jangan pakai kain tersebut. Walaupun melekit-lekit, hitam sekalipun. Jadi jangan mazhab Melayu. Macam mazhab Melayu dulu kan, bila budak-budak muda pakai seluar jeans yang labuh tu terkoyak-koyak tu kan. Apalah pakai seluar tandas ni kata. Pakai seluar di BKL lah kata. Sebab seluar di BKL buat sapu jalan. Sampai koyak-koyak ujung. Tak sah semayang ni. Mana tahu? Mana tahu. Dah keluar mazhab, mana tahu. Mazhab mana tahu pun keluar. Tak tahu Allah. Boleh jalan. Itulah macam kitab lah. Fasal seterusnya. Nabi SAW hanya mengerjakan solat fardu dan solat witir serta solat sunat subuh di antara solat rawatib ketika safar. Jadi Nabi tak buat solat sunat qabliyah zuhur. Dah lah sebenarnya qasar buat sunat qabliyah. Tapi tak buat qabliyah. Nabi buat zuhur terus. Itu Nabi SAW buat juga. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam saat safar adalah mencukupkan mengerjakan solat fardu. Tidak dinukil bahawa beliau mengerjakan solat sunat baik sebelum maupun sesudah solat fardu. Mencukupkan itu maksudnya hanya solat fardu. Faham tak ayat tu? Bukan mencukupkan maksudnya mencukupkan jadi 4, bukan. Maksudnya mencukupkan yakfihi. Maksudnya cukup baginya hanya solat fardu. Tak dinukil bahawa Nabi solat sunat selain fardu kecuali solat sunat witir dan solat sunat qabliyah subuh. Kedua solat ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW baik mukim maupun safar. Ibnu Umar berkata ketika ditanya tentang hal itu, aku menemani Nabi SAW. Maka aku tidak melihat beliau mengerjakan solat sunat safar saat safar sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kamu pada diri Nabi SAW itu contoh yang baik.
Maka solat sunat di sini adalah solat sunat rawatib, kerana telah dinukil melalui jalur sahih bahawa Nabi SAW solat sunat di atas haiwan tunggangannya. Kita pernah lalu sebelum ni kan, hari ini, ke mana saja haiwan itu menghadap. Dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar, dia berkata, biasanya Rasulullah SAW solat saat safar di atas haiwan tunggangannya, ke mana saja haiwan itu menghadap. Beliau melakukan dengan isyarat pada solat malam, kecuali solat fardu dan juga solat witir di atas haiwan tunggangan. So Nabi solat bila musafir ke tengah berjalan, maka Nabi solat atas haiwan tunggangan. Boleh tak? Boleh. Tengok kita dalam kereta, nak solat atas kereta, boleh. Tapi solat sunat. Dan solat fardu, turun. Jangan solat atas kereta juga. Kecuali memang dah terdesak sangat, dah tak boleh buat apa, itu lain cerita. Maka solatlah sunat, boleh solat sunat atas kereta, dalam kereta. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang solat sunat saat safar, maka beliau berkata, aku harap tidak mengapa bila seseorang solat sunat saat safar. Dia kata, Imam Ahmad kata okey pula. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, biasanya para sahabat Rasulullah SAW safar dan mereka mengerjakan solat sunat sebelum solat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini lain pula, sahabat buat ni. Riwayat ini dikutip dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas dan Abu Dhar. Adapun Ibnu Umar, beliau tidak mengerjakan solat sunat baik sebelum solat fardu maupun sesudahnya, kecuali di tengah malam bersama dengan witir. Inilah yang nampak dari petunjuk Nabi SAW, yakni tidak mengerjakan solat apapun sebelum maupun sesudah solat fardu yang diringkas. Akan tetapi beliau tidak melarang solat sunat sebelum solat fardu maupun sesudahnya. Solat yang dilakukan sebelum dan sesudah solat fardu saat safar maupun seperti solat mutlak bukan sebagai solat sunat rawatib yang dikerjakan orang mukim. Maka yang Nabi kasih itu solat sunat apa ni? Solat sunat mutlak. Memperkuat pandangan ini bahawa solat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat sebagai keringanan bagi musafir. Lalu bagaimana dijadikan untuknya solat sunat rawatib yang sentiasa dikerjakan sementara solat fardu hanya diringankan sebagai 2 rakaat? Faham tak argument ni? Ya? Kalau bukan maksud memberi keringanan bagi musafir, tentu mengerjakan solat secara tamam lebih utama. Betul tak? Solat sunat dan solat fardu, mana lagi utama? Fardu. Baik cukupkan fardu tu 4 rakaat daripada kita buat qabliyah. Tentu mengerjakan solat sunat secara tamam lebih utama baginya. Oleh kerana itu, Abdullah bin Umar berkata, sekiranya aku mengerjakan solat sunat, aku akan mengerjakan solat fardu secara tamam, kata Ibn Umar. Kemudian dinukil bahawa Nabi SAW mengerjakan solat pada hari pembebasan Mekah sebanyak 8 rakaat saat duha, sementara saat itu beliau SAW sebagai status musafir. Maka yang dimaksudkan tak solat itu solat sunat rawatib. Mengenai riwayat Abu Daud dan Tirmizi dalam kitab As-Sunan dari hadis Abu Al-Layth dari Safwan bin Sulaim dari Abu Busra Al-Ghifari dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, aku safar bersama Rasulullah SAW sebanyak 18 kali. Al-Barra bin Azib musafir 18 kali. Dan aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan 2 rakaat saat matahari tergelincir sebelum zuhur. At-Tirmizi kata hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Aku nanyakan kepada Muhammad, maka beliau tidak mengenalnya kecuali dari hadis Al-Layth bin Sa'ad, dan tidak mengenal pula Abu Busrah, tapi menurutnya hadis ini memiliki darjat hasan. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya dikutip oleh Imam Bukhari dan sahih, akan tetapi hadis ini tidak tegas menyatakan Nabi SAW melakukannya saat safar. Barangkali Aisyah mengkhabarkan kondisi umum beliau SAW, iaitu ketika mukim, kaum laki-laki lebih tahu keadaan beliau SAW saat safar daripada wanita. Sebab apa? Nabi biasanya musafir dengan lelaki. Sementara Ibnu Umar mengkhabarkan bahawa Nabi SAW tidak melebihkan 2 rakaat, dan Ibnu Umar tidak mengerjakan salat apa pun baik sebelum salat fardu maupun sesudahnya. Jadi lah yang asal. Jadi kita musafir tak payah buat. Maka kita tak buat tu kerana ikut sunnah. Kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan masalah sunat tu. Biasa soalan timbul, ustaz, kalau kita kat Mekah macam mana? Nak buat solat sunat qabliyah ke tak? Jadi kalau kita duduk Mekah tu lebih daripada 3 hari, kita kata kita dah mukim, buatlah qabliyah.
tak boleh. Solat di atas kenderaan. Okey, dikecuali kalau solat tu solat sunat bersebab lah. Dikecualikan daripada solat sunat tadi, solat sunat dawatis sabab. Seperti solat sunat wudu, solat sunat tawaf, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat bersebab. Maka bersebab tak ada masalah bagi orang musafir nak lakukannya. Ya. Macam dia pergi umrah, tawaf, lepas tawaf, solat sunat tawaf kan. Kalau kata saya tak nak buat sebab Nabi tak solat. Tak, itu solat sunat rawatib. Yang Nabi tak buat tu solat sunat rawatib. Yang lain Nabi buat solat sunat bersebab, tidak ada masalah. Solat di atas kenderaan. Di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat di atas haiwan tunggangannya ke mana saja haiwan itu menghadap. Maksudnya walaupun tak ikut kiblat, tak ada masalah. Beliau SAW memberi isyarat kepada kepalanya pada saat rukuk dan sujud. Isyarat Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Isyarat dengan kepalanya ketika saat rukuk dan sujud. Hanya saja sujudnya jadikan lebih rendah daripada rukuk. Makruh lah kan? Lebih rendah lagi. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya pada Anas bahawa beliau SAW biasa menghadapkan untanya ke arah kiblat saat takbir pembukaan. Kemudian beliau mengerjakan semua salat ke mana saja unta itu menghadap. Hadis ini sahih, boleh tunjuk bawah. Namun riwayat ini perlu dianalisa lebih lanjut kerana semua perawi yang menggambarkan sifat salat beliau di atas haiwan kenderaan tunggangannya menyebut secara mutlak, yakni beliau salat ke arah mana haiwan itu menghadap tanpa ada pengecualian di takbiratul ihram atau yang lainnya. Dan antara mereka adalah Amir bin Rab'ah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Hadis mereka ini lebih sahih dibandingkan daripada hadis Anas, wallahu a'lam. Maksudnya isu dia Ibnu Qayyim mempertikaikan adakah perlu kita kena menghadapkan dulu unta tu ke arah kiblat dulu. Jadi Ibnu Qayyim kata tak perlu. Tak perlu. So mana kalau kita naik apa bang orang Belanda. Maksudnya ini kalau sebenarnya sunat lah. Boleh? Allahu Akbar. Naik duduk kat seat tu, Allahu Akbar. Sebab di mana saja kenderaan tu bergerak. Jadi kalau kenderaan kat terbang tu bergerak macam ni lah kita gerak. Macam ni pula kalau kita kiblat kat belakang tangan nak takbir dulu. Allahu Akbar. Kalau ikut Ibnu Qayyim boleh. Tapi kalau nak ambil pendapat yang selamat, takbir dulu menghadap kiblat, terpusing kan balik. Faham tak? Biasa kita tanya yang sembah hanya ada apa-apa benda kiblat dia tahu ni okey patut pusing balik. Ya, itu pendapat yang lain, seperti pendapat yang disebut tadi Anas bin Malik apa semua. Itu pendapat yang kata nak lebih selamat lah. Pendapat yang lebih selamat. Tapi dia laju. Kalau tak biar lah. Macam tu. Tapi kita cepatlah, Allah Allah. Sebab itulah sebagai ulama kata kiblat ni bukan semestinya kena tepat kiblat tu, hanya arah saja. Wallahu a'lam, itu isu lain, kita tak nak bincang masalah tu. Itu masalah fiqh. Cuma Nabi solat sunnahnya adalah Nabi solat sunat atas. Itu pentingnya. Belajar masa kiblat tak kiblat, naik kalau terbang tak sembahyang sunat juga. Itu isu di sunnah. Nabi SAW pernah solat di atas unta dan pernah solat di atas keldai. Nabi pun naik keldai. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar. Nampak kita baca hadis bawah tu. Hadis riwayat Imam Muslim 735, kitab salatul musafir dan bab jawaz salat nafilah 'ala dabbah. Bab bolehnya solat di atas, solat sunat di atas kenderaan. Dari Malik daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Ibnu Ammar berkata, aku melihat Rasulullah SAW solat di atas keldai dan beliau menghadap ke Khaybar. Khaybar utara sana. Sedangkan Makkah selatan. Ad-Darqutni dan selain berkata ini adalah kekeliruan daripada Ibnu Umar, Yahya bin Aziz. Para ulama berkata sungguhnya yang dikenal Nabi SAW adalah solat di atas tunggangannya atau di atas unta, dengan solat di atas keldai yang benar adalah perbuatan Anas seperti disebutkan Imam Muslim nombor 72. Ini khilaf kenaan unta ke keldai, lain cerita, tak masalah. Kita atas kereta juga, tak naik unta. Okay? Nabi SAW pernah solat mengimami para sahabatnya di atas haiwan tunggangannya.
jika riwayatnya sahih. Imam Ahmad At-Tirmidzi dan An-Nasai meriwayatkan bahawa beliau SAW sampai ke tempat sempit bersama para sahabatnya, dan beliau SAW saat itu berada di atas haiwan tunggangan. Hujan dari atas mereka dan becak dari bawah. Asalnya sebab becak, lumpur. Kita tahu tanah pasir kalau kena hujan lebat, dia punya lumpur dia tu tebal kan, dalam dan tebal. Lalu waktu solat masuk, maka beliau memerintahkan muadzin untuk azan dan qamah. Kemudian Rasulullah SAW maju ke atas haiwan tunggangannya, lalu solat mengimami mereka dengan beri isyarat. Rasulullah SAW sujud lebih rendah daripada rukuk. At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib, ia hanya nukil daripada Umar bin Ar-Ramah secara sendiri, hanya juga nukil daripada Anas, namun hanya bersumber dari perbuatannya. Allahu a'lam. Ada ulama kata hadis ini tak sahih, sebab Nabi SAW salat fardu dekat atas tanah. Jadi kita ambil itulah, Nabi SAW fardu atas tanah. Hadis ni pun kalau kita baca bawahnya, ada perawi yang tak dikenali, ada ulama mempertikaikan hadis. Jadi banyak sangat pertikaian. Da' ma yuribuka illa ma la yuribuk, tinggalkan apa yang kamu tak pasti kepada apa yang pasti. Solat jamak pula, biar cepat ni pada Quran pula. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka solat zuhur diakhirkan ke waktu asar. Faham tak? Tak. Bertolak sebelum zuhur masuk, maka biasanya Nabi akan solat jamak takhir. Biasanya jamak takhir. Kalau dia keluar sebelum zuhur, kemudian beliau turun dan mengumpulkan keduanya. Bila matahari tergelincir sebelum berangkat, beliau solat zuhur, kemudian menaiki haiwan ketunggangannya. Jika beliau terburu-buru dalam perjalanan, maka solat maghrib diakhirkan, dikumpulkan solat isyak pada waktu isyak. Faham tak? Diriwayatkan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, apabila matahari tergelincir sebelum berangkat, beliau pun mengumpulkan antara solat zuhur dan asar. Dan jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga turun untuk asar, lalu mengerjakan keduanya. Demikian juga pada solat maghrib dan isyak. Akan tapi kedua hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sahih dan sebagian menganggapnya hasan. Ada pula yang menganggapnya cacat, bahkan sebagian memvonis, menghukumnya sebagai palsu seperti Al-Hakim. Pada dasarnya sanad hadis itu sesuai syarat sahih, akan tetapi dikritik dengan alasan yang sangat ganjil. Al-Hakim berkata, Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Balawiyah menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami, Abu Thufan daripada Mu'adz bin Jabal bahawa Nabi SAW berada di atas pada perang Tabuk. Jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga mengumpulkannya dengan asar, lalu mengerjakan keduanya sekaligus. Tapi bila dia berangkat sudah matahari tergelincir, maka beliau salat zuhur dan asar sekaligus, kemudian berangkat. Apabila matahari berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib hingga mengerjakan bersama isyak. Dan jika berangkat sesudah maghrib, beliau memajukan solat isyak, lalu mengerjakannya bersama maghrib. Maksudnya kalau masuk zuhur, dia musafir, maka Nabi buat solat jamak taqdim. Al-Hakim berkata, para perawi hadis ini adalah imam-imam terpercaya, tapi statusnya syadz, baik dari segi sanad maupun matan. Syadz maksudnya ganjil. Kemudian kami tidak mengetahui alasan menjadikan yang cacat. Sekiranya hadis itu dinukil dari Alif bin Abu Zubair dan Ahmad Al-Tufan, tentu kami akan menganggap mencacat dengan sebab sanad ini. Sekiranya ini diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Tufan, maka kami akan menganggap mencacat dengan sebab itu. Oleh kerana kami tidak menemukan kedua alasan tadi, maka hadis ini dapat dikatakan selamat dari cacat. Bila kami perhatikan, ternyata kami tidak mendapati bahawa Yazid bin Abi Habib menukilkan hadis daripada Abu Tufail. Kami tidak mendapati pula hadis dengan versi seperti ini dari perawi lain yang menukilkan dari Abu Tufail. Faham tak faham? Lantaklah dia baca je. Begitu juga kami tidak mendapati lafaz tersebut di antara para perawi yang menukil dari Mu'az selain Abu Tufail. Akhirnya kami berkesimpulan bahawa hadis ini syadz, menyalahi yang lebih kuat. Para ulama menceritakan daripada Abu Abbas As-Saqafi, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id berkata kepada kami, hadis ini dipedomani oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Abu Khaythamah. Semua ulama hadis hebat-hebat ni. Maksud ulama hadis yang hebat pun mengiktiraf hadis ini.
Qutaibah bahkan menyebutkan 7 imam hadis yang menulis riwayatnya itu darinya. Tapi para imam hadis mendengarkannya dari Qutaibah kerana hairan terhadap sanad dan matanya. Dan kami tidak sampai kepada kami bahawa salah seorang daripada mereka menyebutkan cecap bagi hadis itu. Al-Hakim berkata, kami pun memperhatikan ternyata hadis itu maudhu', palsu. Kata Al-Hakim. Qutaibah seorang perawi siqah dan terpercaya. Selanjutnya Al-Hakim menyebutkannya dengan sanad hingga Imam Bukhari bahawa beliau berkata, aku bertanya Qutaibah bin Sa'id, bersama siapa engkau menulis hadis Al-Laits bin Sa'ad, hadis Yazid bin Abi Habib dan hadis Abu Tufail? Beliau berkata, aku menulisnya bersama Khalid bin Qasim Abu Haytham Al-Madaini. Imam Bukhari berkata, Khalid bin Ma'dan ini biasa memasukkan hadis-hadis kepada para syekh. Maksudnya Khalid bin Ma'dan ini salah satu perawinya, suka Al-Ma'dani ini suka bawa hadis-hadis masukkan dalam hadis syekh. Suka bawa hadis masukkan dalam hadis syekh. Faham tak? Hadis itu riwayatnya riwayat yang sahih, tapi dia masukkan hadis lain. Sedangkan hadis itu tak diriwayatkan oleh ulama tadi. Jadi tengok sanad dia, ulama-ulama besar semua ni, masya-Allah. Tapi ada satu hamba Allah Taala ni, kerja dia masukkan dalam ulama hadis boleh detect benda ni. Walhamdulillah. Aku Ibn Qayyim berkata, kesimpulan hakim bahawa hadis tersebut palsu tidak dapat diterima. Ibn Qayyim petikai pula. Sebab Abu Dawud meriwayatkannya dari Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mawhib Ar-Ramali, Al-Mufaddal bin Fadalah daripada kami, dari Laith bin Sa'ad, dari Hisham bin Sa'ad, dari Abu Zubair. Sebab apa? Ibn Qayyim kata dia tak diterima sebab ada riwayat lain yang Khalid tu tak ada. Kalau kamu kata Khalid tu tukang masuk hadis tak betul, tapi kenapa hadis lain yang tak ada Khalid lafaznya sama? Faham tak cerita ni? Macam inilah Puan Rafi'ah dengar hadis daripada saya dengar, saya ni kira Syekh besar lah, daripada Ustaz Adli, lagi besar, daripada Ustaz Fadil, 3. Kali Puan Rafi'ah yang suka bawa masuk hadis-hadis terpelik-pelik ni. Contoh cerita lah ni. Cerita kan. Sekali ada satu lagi pula, kata Rafi'ah ni suka bawa masuk hadis yang bukan ustaz cakap. Ustaz tak cakap, dia kata ustaz cakap. Contoh, sekali orang kata mana boleh pakai hadis ni, tapi kata ada pula hadis lain daripada Puan Fazli yang lafaznya sama dengan hadis Puan Rafi'ah tadi. Jadi ketika itu kita faham bahawa Puan Rafi'ah tak masuk hadis tu, hadis yang bukan dimasukkan secara dusta, secara palsu tadi. Itu Ibn Qayyim kata kat sini. Faham ke tak faham? Allahu a'lam. Tak faham? Faham. Ada yang faham, bagus. Tak faham, tanya yang faham lepas kelas. Sebab Abu Dawud meriwayatkannya daripada Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mawhib Ar-Ramali, Al-Mufaddal bin Fadalah daripada kami, dari Laith bin Sa'ad, dari Hisham bin Sa'ad, dari Abu Zubair, dari Abu Tufail, dari Muaz. Lalu disebutkan hadis di atas riwayat Abu Dawud. Ini kerja ulama hadis ni, bukan senang ulama hadis. Dan riwayat ini Al-Mufaddal telah mendukung riwayat Qutaibah, meski pada dasarnya Qutaibah lebih pakar daripada Al-Mufaddal. Namun hilanglah kesaksian bahawa hadis itu hanya daripada Qutaibah. Panjang kan? Macam tak nak baca lah. Kesimpulannya jamak tu sunnah, dah habis tu. Boleh jamak. Ambil belakang sekali lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, ini dah dia pelajar zaman sekarang tak sabar nak baca habis. Dan antara hal yang mendukung bolehnya jamak takdim adalah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara zuhur dan asar di Arafah demi maslahah wukuf. Nampak tak? Bila kita dekat Arafah kan, zuhur dengan asar jamak kan, kecuali jamaah Malaysia, okay? Agar waktu untuk berdoa bersambung dan tidak terputus kerana mengerjakan salat asar, padahal masih memungkinkan dikerjakan tanpa menyulitkan. Maka mengumpulkan salat kerana kesulitan dan keperluan tentu lebih diperkenankan. Maksudnya boleh jamak. Ini alasan bila ada urusan kita boleh jamak. Imam Syafi'i berkata merupakan perkara sangat sesuai bila pada hari Arafah salat asar dimajukan ke salat zuhur agar doa dapat dikerjakan secara bersambung dan tidak terputus kerana mengerjakan salat asar.
Sedangkan yang lebih sesuai di Muzdalifah adalah meneruskan perjalanan dan tidak diputuskan kerana singgah untuk solat maghrib. Kan kat Muzdalifah kita solat jamak takhir kan. Oh, kita yang tak nak buat. Apa salahnya kita buat tamam kat sini? Kenapa nak jamak, tak ada benda pun kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Beliau SAW mengumpulkan solat bila terburu-buru melakukan perjalanan. Bukan termasuk petunjuk Nabi SAW mengumpulkan solat saat berada di atas tunggangannya ketika safar. Nabi tak jamak atas kenderaan seperti dikerjakan kebanyakan manusia. Dan tidak perlu mengumpulkan solat saat singgah di suatu tempat. Namun beliau SAW mengumpulkan solat jika terburu-buru dalam perjalanan dan bila hendak berjalan sesudah solat. Tadi contohnya, kita nak pergi satu tempat, destinasi, nak cepat. Kita Zuhur dah masuk dah ni. Maka kita jamak siap-siap dekat rumah Zuhur dengan Asar, supaya nanti kita boleh speed sampai terus dah dekat-dekat maghrib sana. Boleh. Tapi tanpa qasar. Tanpa qasar. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita nak pergi kita nak sembahyang maghrib, kita betul tak pukul 6.30 petang nak balik KL. Tahu dengan jamnya, nak pula musim-musim apa semua, hujan apa semua, terus pecut sampai kat rumah, kita buat jamak takhir maghrib dan isyak tanpa mengkasarkannya. Bila sebab kasar hanya dalam musafir. Itu Nabi buat macam tu. Selesai tak? Pelik ke? Tak pelik kan? Rasa senyap? Bawa Rasulullah ni tinggal kat mana? Tamatun? Mana boleh. Dia punya letak anak sembahyang 4 rakaat tu. Dia singgah kat At-Taqwa. At-Taqwa tak boleh. At-Taqwa dalam kita punya kampung juga, kawasan kampung kita. Kecuali kalau nak buat dekat luar lah. Kan sebelum sampai kat Sungai Besi tu, singgah kat tepi tu ada Petronas tu kan, sembahyang kat situ. Contohnya boleh. Ya. Dalam masalah termasuk tamattu ke? Entah, tanya imam, tak tahu. Kadang-kadang nama PJ tapi sebenarnya sebelah rumah kita je. Kita bukan ikut sepadan parlimen bukan. Ni parlimen segambut ni kan. Faham tak? Kita tahu kampung kita ni kampung kita. Walaupun parlimen sebelah, bukan kita ikut kita punya ni map ni sebelah. Lepas tu sedap lah sebelah dah boleh kasar. Faham tak? Kita ikut kawasan kampung kita lah. Kawasan kita ni kampung. Macam kita highway kan. Mid Valley dah Selangor. Ni KL. Tu Ustaz keluar kawasan. Mid Valley tu kita kampung kita punya lagi lah. Area kira Taman Tun ni itu kita keluar jauh sikit. Itu baru kita keluar taman. Bukannya ikut sepadan map kerajaan letak tu. Zaman Nabi mana ada para sahabat dia tengok ikut map. Mana ada. Kita boleh letak kawasan ni. Aku buka map tu. Ni boleh ni luar kawasan. Bukan macam tu. Dia faham tu apa? Faham lah macam kita sini faham ikut uruf masyarakat tu. Kalau kita kata Wan Utama, kat sebelah Taman Tun, sama lah. Boleh. Maka luar kawasan itu. Apa kalau kita kerja, kita duduk tinggi, kerja kat KL, hari-hari. Hari-hari lah jemaah. Pasal boleh. Pilih 80 km tak? Pilih 80. Boleh. Allah Ta'ala dah beri. Allah Ta'ala dah beri keringanan, ambil je lah. Walaupun tiap-tiap hari. Kalau macam tu, kalau orang kerja bawa bas tiap-tiap hari pergi Kelantan. Tiap-tiap hari pergi Kelantan Ustaz. Tak boleh naknya. Tak. Boleh. Benda yang Allah Ta'ala bagi. Itu yang hadis Umar tu, ya Rasulullah, kami tak dapati benda yang susah pun. Tiap-tiap hari kami jalan macam ni. Ini hadiah Allah Ta'ala bagi, ambil hadiah. Sikit lagi, oleh kerana itu Imam Abu Hanifah
mengumpulkan solat khusus dilakukan di Arafah. Termasuk di antara kesempurnaan manasik. Imam Nawawi kata jamak itu menyempurnakan haji tersebut. So tidak ada sangkut pautnya dengan safar. Nampak? Bukan sebab musafir kita buat sunnah. Adapun Imam Ahmad, Malik dan Syafi'i berpendapat bahawa safar merupakan faktor yang membolehkan mengumpulkan solat. Dan mereka berbeza pendapat di mana Imam Syafi'i dan Ahmad dan satu riwayat menetap bahawa yang berpengaruh adalah safar dalam jarak jauh. Namun keduanya tidak memperkenalkan mengumpul solat di Arafah bagi penduduk Makkah. Setelah Imam Malik dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad berkenalkan mengumpulkan solat dan meringkaskannya bagi penduduk Makkah di Arafah. Pendapat ini dipilih oleh Syekh kami dan Abu Al-Khattab dan kitab Al-Ibadah. Kemudian Syekh kami memperluaskan cakupannya menjadikannya sebagai asas untuk membolehkan mengumpulkan solat dan meringkaskannya baik dalam perjalanan jauh maupun dekat seperti mazhab kebanyakan ulama salaf. Ni tadi. Alasannya nampak orang masa pergi haji dia buat juga. Yang orang duduk Mekah ke tak duduk Mekah buat juga jamak dan kasar. Ini dalil bahawa Mekah ke Arafah berapa kilometer? 8 kilometer. 8. Jadi kata selagi namanya musafir boleh walaupun 8 kilometer. Itulah sebahagian ulama mazhab yang lain yang dipegang oleh yang kita sebut tadi lah, yang tidak ada jarak yang tertentu. Batasan jarak untuk meringkas salat. Baru masuk. Nabi SAW tidak pernah menetapkan batasan jarak tertentu bagi seseorang untuk meringkaskan salat dan meninggalkan puasa. Bahkan hal itu disebutkan secara mutlak bagi siapa yang safar dan berjalan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan secara mutlak tayamum di setiap safar. Ada riwayat mungkin beliau SAW merupakan pembatasan 1 hari, 2 hari atau 3 hari, makanya semua itu tidak sahih sama sekali. Ini Ruqayyah. Boleh baca ya. Ya. Dah jawab semua soalan. Habis. Ustaz, kalau tak ada batas tentang hari tertentu macam nak buat apa dia punya dhabit dia? Dhabit ni adalah ikut uruf lah, uruf masyarakat. Macam kita kira musafir macam mana? Pergi semban musafir tak semban? Uruf masyarakat. Saya nak pergi mana, nak pergi seremban ni. Boleh tak pergi semban tak bawa ulet ke, tak payah buat apa? Tak boleh. Maksudnya itu kita kira macam musafir lah tu. Tak mempersiap kenderaan, nak pergi ke Melaka, nak pergi ke jadi kat sini atas dasar ni supaya ulama kata pada uruf masyarakat tersebut, lihat pada uruf masyarakat. Lihat pada uruf tu maksudnya apa? Adat masyarakat tersebut. Orang KL ni anggap tak pergi Putrajaya tu musafir. Tak. Orang KL tak anggap pergi Putrajaya musafir. Tapi bila orang kata pergi mana ni? Pergi dekat Kuala Selangor. Musafir tu. Kuala Selangor. Padahal kalau ikut kilometer dia, KL Kuala Selangor apa? Lebih 80. Ataupun sebelum pergi Ijuk. Ijuk. Orang tahu. Ijuk sebelum buat highway baru sebelum pilihan raya tu, rasa jauh Ijuk. Betul tak? Rasa musafir dah, kan rasa dekat dah. Maka pergi Ijuk dah tak kira musafir dah. Atas sikit lagi, itulah Tanjung Malim. Musafir tak musafir? Kalau sebab pegang kilometer. Kalau pegang kilometer tak boleh ya. Kalau pegang pada pendapat yang kata ikut uruf masyarakat. Kalau nak pergi mana? Pergi Tanjung Malim. Orang dah anggap itu sebagai musafir. Orang dah anggap itu sebagai musafir. Pergi Raub. Raub berapa kilometer Raub? Bawah Raub lagi Bentong. Bawah Bentong lagi? Karak. Karak. Kalau segambut ke Karak, kira musafir kat tu. Sebab zaman Nabi SAW kita jangan anggap jarak. Sebab kita sadar, sebab kepala kita dah termasuk jarak kan. Karak 30 km. Tak musafir kan tu. Dia kira ikut uruf masyarakat. Macam mana kita kira musafir. Tapi memang masyarakat kita, kalau kita ikut pun, uruf dia pun ni dah hampir-hampir sama dengan kilometer tu lah sebelahnya. Dah hampir sama-sama macam yang kilometer tadi. Kita Arab, kita masyarakat kita kata pergi Semban musafir. Semban pun dah 70 km tak? Dah 70, dah lebih kurang. Maka itu memang jarak musafir lah tu.
Tapi kalau pergi Kajang, orang tak kata pergi musafir. Betul? Pergi Bangi, orang tak kata musafir. Nanti Highland, orang musafir tak kira? Uruf masyarakat. Musafir dah, musafir. Ikut uruf masyarakat. Sebab itulah bab ini yang kata guru kami Syekh Abdul At-Tayyar, dia tak berapa berkenan sangat dengan kaedah ni. Sebab kaedah ni kaedah yang tak tetap. Dia tak straight, tak senang untuk diamalkan. Dia kata kaedah tu, kata Syekh kami, bila satu kaedah tu susah nak dipraktikkan, maka dia tak sesuai untuk jadikan masalah fiqhiyah. Kata tak clear cut. Jadi tak memudahkan. Jadi kita kata ikut jumhur ulama, kata senang cerita 80 km, lebih kurang lah 75 boleh jumlah lambat dan tambah. Jadi bagi saya kalau jumpa orang awam, saya akan cakap macam itulah. Kecuali kalau orang dah ngaji dalam sikit, baru kita boleh berdebat masalah ni. Jadi kesimpulannya, berapa kilometer ni? 80 km lah. Kalau rasa-rasa tak confident dengan, katakan rasa tak confident, kita kata Kuala Selangor ni boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tengok hari tu nak buka Waze, internet tak bayar, nak boleh tak boleh, katakanlah hari tu kan, maka kita ikut uruf lah macam tu, kan, tak pasti. Tapi kalau boleh buka, boleh kita tu ambil lah. One way lah. Kalau macam tu, saya kumpul-kumpul lah. Satu hari saya pergi kerja Taman Tun. Lepas tu ambil anak dekat, lepas tu ada ceramah kat ICC. Lepas tu kat ICC ambil anak kat Rasul Maju. 80 km tu. Pergi balik. Allahu a'lam bissawab. Nanti insya-Allah pada bab akan datang pula bab cara Nabi SAW baca Quran pula. Sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW dalam masalah baca Al-Quran. Kesimpulan dari solat jamak tu, Nabi SAW buat jamak dan dia buat kasar. Itu habis cerita. Tamam tu bukan sunnah. Lepas tu jenazah, tukhuf, lepas tu kitab al-asr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.